الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واغفر قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan kurniaan daripada Allah kita dapat berada pada malam ini untuk sama-sama kita teruskan lagi daripada kitab Fatih Faridah ini, yang mana kita berada pada muka surat yang ke 54 dah. Jadi Nabi tidak mukjizat bagi Nabi. Situ saya letakkan ini muka yang ke 54, tajuk mukjizat bagi Nabi. Yang situ surat apa itu? 71, cetakan tulis Rumi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, mukjizat bagi Nabi. Jadi sebelum ini kita musannif bawa nama-nama Nabi, Nabi yang disepakati dan juga nama Nabi-Nabi yang berlaku khilaf. Adakah dia ni Nabi ataupun tidak? Okay. Jadi sekarang ni masuk kepada salah satu perkara yang penting, perbincangan tentang kenabian, itu mukjizat. Jadi mukjizat ini benda ataupun perkara yang Allah Ta'ala jadikan sebagai bukti seseorang itu betul dakwaan dia jadi Nabi dan Rasul. Kalau tidak, ramai yang boleh dakwa. Nabi-Nabi palsu pun mendakwa mereka Nabi dan Rasul. Maka apakah perkara yang nak membezakan bahawa dakwaan ni betul Nabi dan Rasul, orang lain pula ni Rasul dan Nabi yang palsu? Maka Allah Ta'ala dia tidak akan biarkan manusia ni, hambanya ni jangan terpinga-pinga. Dia bagi bukti dan dalil, barulah tidak ada hujah untuk mukallaf ini menolak dakwaan Nabi dan Rasul tersebut. Maka diberinya mukjizat. Okay? Jadi kata pengarang, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mukjizat bagi Nabi, dan wajib i'tiqad pula bahawa Allah menguatkan segala anbiya dan rasul-rasul. Anbiya ni nabi-nabi, dan rasul-rasul dengan beberapa mukjizat yang zahir daripada mereka itu, mukjizat yang nyata. Jadi mukjizat Nabi ni dia bentuknya ada bentuk yang Allah Ta'ala beri mukjizat ni, dia mesti nyata lah. Sebab dia nak dapat diketahui. Kalau tak nyata, makna benda yang tersembunyi, tu orang tak boleh nak tahu betul ke tidak. Mukjizat saya, contohnya dalam mimpi saya boleh buat gini. Mana awak tahu dalam mimpi dia? Jadi mukjizat ni dia kena zahir lah. Sebab dia kata mukjizat yang zahir, barulah orang dapat kecam, orang dapat kenal ini perkara pelik ni tak berlaku kecuali
seseorang itu ada kedudukan di sisi Allah. Dia kalau benda yang tersembunyi, dakwaan kata dia dapat ilmu yang laduni ataupun Tuhan beri dia gini-gini, dah mana bukti? Apa bukti bahawa kamu dapat wahyu? Saya dapat, kamu tak tahu, saya tahu. Dah benda bukti tu. Jadi dia bentuk mukjizat ni, dia bentuknya bentuk yang nyata, yang zahir. Ya. Dan mukjizat itu, apa takrif mukjizat? Soalnya sebut mukjizat itu perkara yang menyalahi adat yang keluar daripada nabi-nabi dan rasul-rasul tak kala dibangkit dan dilantikkan dia, supaya jadi tanda atas kebenaran dakwanya. Jadi takrif mukjizat ialah perkara yang menyalahi adat. Amrun khariqun lil adah, perkara yang mencari adat. Apa makna mencari adat? Menyalahi adat, atau dengan kata lain, lain daripada biasa. Adat tu kebiasaan, mencari adat makna menyalahi kebiasaan, bukan perkara yang mustahil. Mukjizat ni bukan perkara mustahil. Mustahil pada istilah ilmu usuluddin, bukan. Ada orang dipaham, dia kata mukjizat ni perkara yang mustahil, kita tak boleh fikirkan. Itu cakap begitu tidak tepatlah dengan penggunaan istilah mustahil tu. Sebab mustahil ni guana-guana pun tak boleh jadi. Tahu tak? Dia tak akan berlaku. Bila mustahil ni tak akan berlaku selama-lama. Itu makna mustahil. Yang tak terima akal sungguh. Makna akal tak boleh terima laku dia begitu. Akal tak boleh membenarkan. Itu mustahil. Jadi benda mustahil ni tak akan berubah. Hak boleh ke Nabi ni mukjizat, dia bukan benda yang mana tak boleh terima akal, tetapi benda yang lain daripada biasa. Atau kena ambil perhatian, lain daripada kebiasaan. Macam mana? Ini penting awal-awal perbincangan dalam akidah kan, ulama ajar kita macam mana kita nak bezakan hukum akal, hukum adat dan hukum syarak. Hukum syarak tu mudah sikit lah sebab melibatkan nas, wahyu. Hukum akal dan hukum adat ni, kalau kita tak boleh nak beza ni, maka kita tak akan boleh faham akidah dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Sehingga kan ada setengah daripada ilmuwan, orang-orang yang dalam bidang agama lah, bagi dia tidak mustahil Tuhan itu bertempat di atas arasy. Dalam masa yang sama, dia turun 1/3 malam. Dalam keadaan arasnya tidak sunyi, dan 1/3 malam pun dia tetap turun. Bagi dia kata benda tak mustahil. Kerana itu kehendak Tuhan, Tuhan layak melaksanakan apa yang dia nak. Jadi bila perkataan ini keluar daripada seseorang, walaupun orang itu orang yang ada kemahiran, orang yang ahli agamawan, tetapi menunjukkan dia tidak faham hukum akal, hukum cakap. Hukum akal ni dia berkait dengan hukum penggunaan bahasa percakapan. Orang cakap gitu, tak ada masalah Tuhan berada dua tempat dalam satu masa. Allah ada dua tempat dalam satu masa, tak ada masalah bagi dia. Jadi benda macam ni seelok-eloknya kalau kita ingin ikut jalanan salafus soleh, jangan kita bincang. Patutnya jangan bincang dan jangan pandai buat kesimpulan sendiri. Kita terima ayat Quran dan hadis sebagaimana warid, dengan kita serahkan makna yang layak kepada Tuhan, baru tak ada masalah. Tapi bila dibincangkan, mereka bincang sungguh pula. Lepas tu mereka keluar dengan natijah dan konklusi yang sangat kontradik. Tapi bagi mereka tidak kontradik, tidak bercanggah. Ni payah dia kena betulkan. Imam Fakhruddin Ar-Razi dia kata, antara
Ni bukan nak sama kan, dia kata penuh dia cerita dah. Dia penuh berdebat dengan seorang Nasara paderi. Dan mereka ni, dia kata sangat, aku nak ambil pada satu masalah daripada masalah kita. Nak suruh kepada dia faham tu, aku kena ajar dulu asas-asas hukum akal dulu. Macam mana pendalilan, macam mana makna tanakuk. Tanakuk ni mana kontradik, bertentangan. Aku kena ajar asas-asas ni, sehinggalah dia percaya kepada ni, dia boleh pegang, barulah aku hukum atas dia, barulah aku bincang kepada dia tentang isu. Kenapa Isa ini bukan Tuhan? Dia kata Isa ni Tuhan kerana sebab Isa ni berlaku perkara-perkara pelik pada dia. Nampak tak? Adamu wujudid dalil la yastalzimu minhu adamul madlul. Tak ada dalil tidak melazimkan tak ada madlul. Tak ada perkara tersebut tidak melazimkan bahawa tidak ada, tak ada bukti tidak melazimkan tak ada. Tak ada perkara tu. Nampak? Contoh kita kata, kalau ada perkara tu lazim daripadanya ada madlul. Yazamu min wujudid dalil wujudil madlul wala yastazimu min wujudil adam wujudid dalil adam wujudil madlul. Kita kata bunyi bising dalam rumah, suara orang dalam rumah, tu dalil bukti bahawa ada orang dalam rumah. Jadi bunyi bising tu dalil ada orang. Tapi kalau dok bunyi, lazim ke tak ada orang? Dok juga. Faham tak? Dok mesti tak ada bukti, tak ada bising, tak ada bunyi suara, tak ada orang. Tapi kalau ada suara memang ada orang. Itulah. Nampak tak? Jadi dia gunakan kaedah itu, dia kena terang dulu satu sebelum nak istidlal kepada apa nama ni, nak menolak hujah mereka bahawa Isa itu Tuhan. Jadi Isa ini Tuhan kerana bukti ni perkara pelik berlaku. Jadi kalau tak berlaku, lazim ke tidak dia tu apa nama ni tidak Tuhan? Tak lazim. Okey. Tak lazim. Jadi tiba-tiba berlaku dalil pada selain pada Nabi Isa, Nabi Musa, tokaknya berubah jadi ular dan boleh belah laut. Berlaku perkara pelik. Kenapa tak beriman kata Nabi Musa Tuhan tak? Kamu kata kalau ada bukti, maknanya adalah dalil bahawa dia tu Tuhan. Berlaku benda pelik pada Isa, bukti kepada bahawa Nabi Isa ni Tuhan. Tak? Kemudian berlaku kepada pelik kepada Nabi Musa. Kenapa tak kata Nabi Musa Tuhan tak? Padahal kamu sepakat bila ada dalil ada madlul. Tapi tak mesti ada dalil, tak ada dalil tak ada madlul. Itu jadi dia kata aku terpaksa huraikan tentang hukum akal dulu, dan nyatalah bahawa mereka ini amat jahil dalam hukum akal. Itu kisah Fakhruddin Ar-Razi lah. Jadi pentingnya hukum akal ni apabila kita nak memahami perkara akidah ini. Kerana apa? Kerana asas Allah Ta'ala turunkan ad-din, agama ni ialah dengan memberi kepada manusia akal yang mampu untuk faham bagaimana apa itu ketuhanan, faham apa itu sifat-sifat yang layak dengan Tuhan. Di samping maknanya Allah Ta'ala wajibkan perkara tersebut dengan turunnya para Nabi dan para Rasul. Okay. Jadi mukjizat perkara yang menyalahi adat, bukan perkara mustahil. Takkan berlakulah kata mukjizat Nabi ni dia boleh jadikan anak kepada Minah lebih tua daripada Minah. Anak Minah ni lebih tua daripada Minah. Tua dengan maksud apa? Bukan dia buat jadi penuaan tua tu. Penuaan tua tak pelik lah. Dia tak boleh nak buat benda. Mukjizat Nabi ni buat bahawa nombor 1 ni lebih besar daripada nombor 2. Besar bukan makna sahih, banyak. Tak, lebih banyak daripada nombor 2. Tak jadi tu. Tak jadi. Jadi apa lagi? Mukjizat Nabi ni boleh buat bahawa apa lagi? Benda hak mustahil. Kita kata
ada Tuhan satu lagi pula. Jadi benda-benda mustahil ni, perkara ini bukan dipanggil mukjizat ni. Mukjizat ni yang menyalahi adab. Macam mana? Kalau kita lihat kepada mukjizat yang disebut dalam Al-Quran dan hadis, Nabi Isra' Mi'raj daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Makna apa yang berlaku ialah perjalanan daripada satu titik A, iaitu Mekah, ke titik B, Baitul Maqdis, yang tempoh masa pada kebiasaan sebulan, Allah Ta'ala jadikan semalam, bahkan sebahagian daripada malam, sekejap. Jadi waktu pelik lah. Pelik mustahil ke? Tak, pelik menyalahi biasa. Biasa orang nak pergi ambil masa sebulan, tapi ni sebahagian malam saja. Akal boleh terima tak? Akal boleh terima je. Kita pergi tempat dengan cara yang cepat, jadi laju lah. Buktinya zaman sekarang ni orang pergi tempat-tempat gitu dalam masa pendek, sekejap je. Semakin lama teknologi semakin laju. Lepas ni tak tahu kot ada teknologi apa boleh transport berpindah, boleh pindah sekejap, pindah sekejap daripada satu tempat. Cerita orang buat dah, cerita Star Trek, dia buat dah benda tu. Cuma tak berlaku lagi tu. Benda tu maknanya benda yang akal boleh fikir mungkin, tapi tak berlaku lagi. Sebab apa? Kemampuan tak ada lagi, teknologi tak ada lagi lah. Jadi perkara mukjizat ini menyalahi biasa. Tongkat bertukar menjadi ular. Tongkat satu jiring yang daripada kayu lah, Tuhan tukar jiring ni berubah jadi ular. Tak payah. Tak. Sebab dia jiring, tukar pada jiring kok. Hak ni ular, hak ni tongkat, hak ni ular. Hak ni tongkat, hak ni ular. Mana? Kalau kita kata benda hak bertukar, tak. Kalau kita kata budu tu boleh jadi katok. Budu lah, telur boleh jadi katok. Biji benih tu boleh jadi pokok balok besar. Tak boleh peluk gitu. Tak, besar lebih pada pemeluk. Boleh berubah. Boleh berubah. Daripada tahik binatang, tiba-tiba tubik ular. Jadi berubah daripada satu jiring kepada jiring, itu benda yang berlakulah pada akal, diterima. Cuma luar daripada biasa. Biasanya kayu ni orang tak jadilah jadi telur, jadi ular. Tetapi bertukar dia, Allah Ta'ala buat dengan sebagai mukjizat kepada Nabi. Jadi dia menyalahi biasa, bukan perkara yang mustahil. Yang keluar ia daripada Nabi, ni qaid, ini keluar daripada Nabi dan Rasul. Qaid ini keluarlah daripada itu perkara-perkara yang menyalahi adab yang berlaku pada selain Nabi dan selain Rasul. Dia perkara yang mencari adab ni banyak. Antaranya ulama bilang pertama tadi mukjizat kan. Yang kedua, dia dah sebut sini. Kata kok. Ada Yang kedua, dia kata tak kala bangkit. Ambil qaid sini, tak kala bangkit, maknanya setelah dilantik jadi Nabi dan Rasul. Maka keluar daripada itu perkara pelik yang berlaku sebelum dilantik. Sebelum lantik jadi Nabi dan Rasul dipanggil irhas. Alif ra ha alif sad. Irhasat ialah perkara-perkara pelik yang berlaku sebelum Nabi dilantik jadi Nabi dan Rasul. Contoh Rasulullah sebelum dia terima wahyu di Gua Hira, dia kata aku berjalan di Mekah tu, aku masa sebelum tu aku pernah lalu satu kawasan, batu ni salam pada aku. Aku dengar suara batu memberi salam kepada aku. Jadi pelik tu. Tak, dia bukan mustahil, dia perkara yang menyalahi kebiasaan. Sebab apa? Sebab biasanya batu tak boleh cakap. Tapi boleh tak dari segi akal nak bercakap? Boleh. Tuhan mampu menjadikan batu yang tak ada sifat kalam boleh bercakap.
Maka dia kata aku dengar batu ni bersalam pada aku. Itu irhasah tu. Nabi berjalan ada hawang lindung dia. Maka benda-benda pelik yang berlaku sebelum lantik jadi Nabi dan Rasul ni dipanggil sebagai irhas. Okay. Kalau terjadi kepada selain Nabi dan Rasul di kalangan orang mukminin yang soleh, orang mukmin yang soleh, ni dipanggil sebagai karamah, sebagaimana berlaku kepada para wali. Orang panggil karamah. Jadi karamah ni perkara mencari adab juga. Jadi tidak pelik berlaku pada wali ni benda yang sebanding ataupun seumpama mukjizat dengan Nabi tu. Sebab di sisi ulama kata karamatul wali mu'jizatun li nabiyhi. Karamah yang ada pada seseorang wali itu, dia itu sebagai mukjizat kepada Nabi bagi dia. Kerana orang yang soleh ni, para wali orang soleh ni, dia nak dapat kemuliaan tu mestilah dia mempunyai akidah yang betul, yang dibawa oleh Nabi dia. Maknanya dia ni orang yang akidahnya akidah yang betul. Maka perkara pelik yang berlaku tu sebagai meneguhkan, memberi peneguhan bahawa benar Nabi yang yang percaya dan beriman tu betul Nabi. Jadi mengalirlah keberkahan tu ataupun kemuliaan tu pada diri orang soleh. Allah Ta'ala beri kepadanya karamah. Jadi karamatul wali mu'jizatun lin nabi, mukjizat kepada Nabi. Kalau berlaku kepada orang yang makna kita kata orang biasa, awamil mukminin, orang biasa, orang manusia beriman biasa, perkara pelik berlaku juga kadang. Orang ni pun kadang-kadang mungkin berlaku pada diri kita tanpa kita sedar tak. Tuhan tolong dan Tuhan buat bantu kita secara tak kita sangka-sangka. Benda yang pelik pada adat berlaku, tapi berlaku kepada orang awam, orang kebanyakan. Ini dipanggil sebagai ma'unah. Bukan kok diharamkan tu. Waktu kena ingat tu ma'unah tu. Ma'unah ni maksudnya pertolongan. Karamah ni maknanya kemuliaan. Ma'unah ni ialah pertolongan. Jadi perkara pelik yang berlaku pada umum orang mukmin ni, Allah Ta'ala kadang-kadang beri sebagai bantuan, pertolongan. Keadaan sepi, keadaan tersepi, minyak kereta habis dah kan. Kalau ikutnya habis lah, habis, tak boleh jalan tak. Tapi boleh jalan dengan keadaan minyak tak cukup tu. Apa tak? Jadi peliklah kali luar pada kebiasaan. Jadi berlaku tu kadang pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya mungkin banyak berlaku pada kehidupan kita, tapi kita tak perasan. Kita tak perasan Tuhan tolong tanpa dengan usaha kita. Kalau berlaku tu yang kata aku ni wali dah. Aku ni wali dah. Tu jadi tertipu lah pula. Tu kadang-kadang terdesak Allah Ta'ala tolong. Lillahi fi khalqihi syu'ur. Tuhan macam-macam cara Tuhan buat pada makhluk dia ni. Tak? Ada makhluk dia kan. Makhluk dia, rezeki dia tanggung. Tak sampai masa ni, tak sampai masa ajar orang ni. Allah Ta'ala buatlah macam mana pun. Makhluk dia, hamba dia. Baik. Itu kalau berlaku pada awam mukminin, orang mukmin yang umum, masyarakat awam ni. Kemudian kalau berlaku kepada orang fasik dan juga ahli maksiat dan juga orang kafir ni setengahnya, maka perkara pelik juga berlaku, tapi berlaku sebagai istidraj dia nama. Berlaku istidraj. Tuhan beri kepada dia berlaku benda-benda pelik. Berlaku benda-benda pelik. Istidraj. Tok Sami, paderi-paderi ataupun orang-orang agama lain boleh buka
tukar apa nama pasir jadi berah. Tukar pasir jadi berah. Apa lagi? Dajjal. Dajjal. Tak, boleh buat ni. Boleh turunkan hujan pula. Tu dipanggil sebagai istidraj. Istidraj. Istidraj ni makna istidraja ni makna kita panggil, dalam setengah kitab tua dia panggil pemua. Mua. Apa makna? Supaya orang tu jadi semakin mua. Semakin mua. Semakin makna semakin jahat lah. Semakin degil. Jadi Tuhan beri tu tujuannya Allah Ta'ala nak beri dia semakin jauh dan semakin dalam keadaan buat dosa lagi, akhirnya Allah Ta'ala akan kenakan azab yang pedih. Orang ni kita takut juga ni, sebab istidrah ni boleh berlaku kepada orang mukmin, orang beriman tapi fasik. Tak, dia fasik kerana berdosa lah, orang buat dosa tapi boleh benda-benda pelik. Tak semayang tapi orang berubah ni jadi. Tak semayang Jumaat, tak semayang, pakai seluar pendek, 5 waktu tak jaga, tapi orang yang berubah baca-baca buhai balik sihat dulu. Tak. Jadi benda itu berlaku, tetapi Allah Ta'ala tujuannya nak dia jadi semakin murah. Jadi bimbanglah benda-benda ini, takut Allah Ta'ala jadikan pada kita tujuan untuk istidraj, nak biar kita lalas semakin jauh, akhirnya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan tarik dia, kami akan kenakan seksa sekira-kira mereka tidak tahu. Waktu bimbang. Dia panggil istidraj. Kemudian perkara yang menyalahi adat juga berlaku, tapi dengan cara yang sebaliknya. Berlaku secara sebaliknya, dipanggil ihanah. Ihanah ni makna penghinaan. Benda pelik berlaku tapi bukan mengikut kehendak, berlaku secara sebaliknya. Ini contohnya yang dicerita dalam sejarah, berlaku kepada Musailamah Al-Kadzdzab, Musailamah Ibnu Habib Al-Hanafi, Al-Kadzdzab, pendusta besar ni. Dia nak berubat orang sakit mata sebelah sakit, orang ni mari sebelah mata sakit, sebelah tak ada masalah. Maka dia dengar cerita Nabi kita pernah berubat mata Qatadah ketika perang. Mata Qatadah ni kena panah, anak panah, sampai bola mata ni keluar daripada soket bila waktu biar anak panah. Nabi ambil, Nabi ludah, letak balik, mata tu boleh tengok balik. Pelik lah tu, dari segi sains pun ada mata tu beda ni. Allah buat gitu, tapi menyalahi kebiasaan. Benda tak mustahil, kerana mata ciptaan Tuhan boleh buat dia berfungsi balik. Patahlah kata mata yang Nabi letak tu, Nabi tiup dan Nabi ludah tu lebih cerah. Masa aku tu lebih cerah daripada mata aku orang baik. Jadi Musailamah dengar Nabi buat gitu, orang buta sebelah ni marilah sakit mata ni mari nak suruh Musailamah tunjukkan kehebatannya. Dia pun ludah mata hak sakit, tiba-tiba hak celik tu jadi buta. Molek-molek boleh tengok sebelah, jadi buta dua-dua. Jadi perkara pelik lah tu. Pelik lah maknanya, mana ikut biasanya kalau dia mbuh ataupun ludah sebelah mata tu sama ada baik atau tak baik, gitu je lah. Tapi bila ludah ni mata hak selagi jadi buta. Dari asal molek boleh tengok satu mata, tiba-tiba buta dua-dua pula. Mana perkara menyalahi adat. Tapi bukan mengikut kehendak dia, melawan kehendaknya, tidak mengikut kehendaknya. Benda ni sebagai penghinaan. Maknanya kalau orang berfikir dengan jalan molek ni, tak saya ikutlah Musailamah ni, nawak tipu. Dia kata baik, rupa-rupanya jadi semakin jadi tak baik pula. Jadi dari kerana itu, ni bentuk dinamakan ihanah, penghinaan. Tujuannya untuk memberitahu bahawa dusta dan jahatnya orang ni, penipunya orang ni.
Itu dinamakan sebagai ihanah. Kemudian sebahagian ulama memasukkan sihir lah. Sebahagian yang memasukkan sihir dalam perkara ni. Cumanya sihir ni perkara yang menyalahi kebiasaan, tapi dia ialah benda yang kita kata berlaku dengan cara asbab. Mana benda ni ada ilmu. Sihir ni dia ada ilmu. Maknanya boleh belajar. Boleh belajar tu bukan makna harus belajar. Maknanya benda itu haram belajar tu. Tapi benda ini dibuat, ada dia punya cara-cara peraturan. Yang mana berlakunya pada kebiasaannya menyalahi adat lah. Tapi buat gini jadi sihir. Buat gini. Jadi hak tadi, hak semua hak berlaku tadi tu dengan kita kata ia mari dengan dibuat oleh Tuhan lah. Sihir ni pun Tuhan buat juga, tapi dia boleh dipelajari dan dia ada dia punya tata cara dia. Boleh tu bukan maksud mana boleh belajar, haram. Jangan kata boleh belajar tak, tapi sihir ni benda ilmu. Buat gini-gini jadi gini, buat gini-gini jadi gini. Ilmu. Jadi sebahagiannya ada memasukkannya daripada perkara yang mencari adat, ada sebahagian tidak. Sebab dia ada dia punya rukun-rukun tu. Dia menyebabkan seakan dia hukum adat. Ala kulli hal, sebahagiannya masukkan sihir. Lepas tu silap mata tu, silap mata dia bagi. Silap mata tu dia bukan sihir. Kita tak lapar mata kita, laju tangan. Khifatul yad, tangan dia cepat, jadi kita tersilap mata. Ada hak sihir pun ada, tapi hak silap mata tu kemahiran tangan lah, kemahiran tangan. Jadi kata pengarang, tak kala dibangkit dan dilantikkan dia supaya jadi tanda atas kebenaran dakwaannya. Jadi tanda atas kebenaran dakwah. Jadi mukjizat ni dia jadi tanda bahawa dakwaan para nabi dan rasul ini benar. Masuk dah tak? Itu di situlah. Sebab ni kena terang lagi ni. Wallahu ta'ala ala wa ala. Soalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.